Bayaran Fasa 1 Bantuan Keluarga Malaysia mulai 28 Mac ini. Kedah catat pelaburan lebih 68 bilion ringgit pada 2021. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah 20 Mac 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Perak turut mengisi laporan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Pembayaran Fasa 1 Bantuan Keluarga Malaysia BKM akan dibuat secara berperingkat mulai 28 Mac ini. Ia membabitkan peruntukan hampir 2 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata 8.6 juta penerima akan mendapat bayaran 100 hingga 300 ringgit berdasarkan kelayakan. Bagi isi rumah, warga emas dan individu bujang, pembayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank masing-masing mulai 28 Mac hingga 8 April. Manakala pembayaran kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank akan dibuat pada 30 Mac melalui cawangan Bank Simpanan Nasional. Bagi memastikan program BKM disasar kepada mereka yang benar-benar layak, permohonan rayuan akan dibuka selama sebulan mulai 2 Mei. Semakan status kelulusan BKM boleh dibuat mulai 28 Mac 2022 melalui pautan bkm.hasil.gov.my. Perincian mekanisme pelaksanaan kadar gaji minimum RM1,500 mulai 1 Mei ini akan diumumkan tidak lama lagi. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, pelaksanaan gaji minimum baharu seiring hasrat kerajaan untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan pekerja. Langkah itu berupaya memberi sumbangan positif dalam merangsang ekonomi negara melalui peningkatan kuasa beli pekerja. Kali terakhir gaji minimum dinaikkan pada 1 Februari 2020 daripada RM1,100 ke RM1,200 sebulan ketika pembentangan bajet 2020. Pakar ekonomi Datuk Dr. Madeline Burma pula mengakui keputusan tersebut mampu membantu isi rumah terutama kelompok B40 untuk memenuhi keperluan asas. Maka ini akan membantu mereka untuk berbelanja, untuk memenuhi keperluan-keperluan asas yang selama ini tertangguh. Jadi ini dikatakan akan dapat memudahkan mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka sedikit dan berbelanja lebih sikit. Dan di setengah keadaan kita melihat pendapatan yang lebih ini mungkin mereka boleh menabung lebih. Mungkin kalau dulu mereka menabung mungkin RM100 atau RM10 ke hingga RM100. Sekarang ada peningkatan sebab ada tunai yang berlebihan. Datuk Dr. Madeline juga berpandangan pelaksanaan gaji minimum baru mampu mengurangkan masalah pengangguran dalam kalangan graduan. Jadi dengan adanya upah minimum yang ditingkatkan ini ke sekitar 1,500 ini, maka kita mengharapkan bahawa ia akan menyelesaikan sedikit sebanyak masalah pengangguran dan juga guna tenaga tidak penuh khususnya di kalangan graduan kita. Pada saya itu satu langkah yang baiklah sebab tengok pula dengan keadaan ekonomi sekarang kan, keadaan ekonomi kita sekarang, pada saya benda tu dapat bantu untuk orang-orang yang macam saya, muda macam saya okeylah. Pandangan saya dia tepat pada waktu dia. Sebab dalam keadaan ekonomi yang sekarang ni, zaman sekarang tengah kebanyakan yang tak stabil. Ada yang tengah buang kerja, ada yang
baru nak bermula kerja semua. So dengan inisiatif kerajaan bagi ni, penambahbaikan daripada kerajaan, dia sedikit sebanyak dia membantu daripada golongan macam B40 ni. Dan sedikit sebanyak dia boleh meringankan macam gaji-gaji macam kami yang rendah ni akan dapat, orang kata apa, ada kemampuan membeli tu lagi tinggi lah. So bila macam bila dapat kerja and then basic pun dah 1,500, at least boleh bantulah dengan harga pun sekarang barang naik semua, dengan minyak pun naik, so at least tu membantulah kalau basic tu naik. Pendapat saya, orang muda lagi bersemangat lah untuk kerja. So dia tak ada macam bila nak kerja dengan gaji, dengar dulu gaji basic 1,200, sekarang dah 1,500, so ramai lagi minat lah nak kerja. Dengan kos sara hidup yang tinggi, dia membantu rakyat untuk go through hidup everyday lah. Kedah berjaya mencatat pelaburan RM68.3 bilion tahun lepas, melebihi sasaran RM10 bilion setahun yang ditetapkan dalam Pelan Pembangunan Kedah 2035. Pencapaian itu satu sejarah dan rekod baru untuk jumlah pelaburan yang masuk ke negeri itu. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badishah menzahirkan rasa bangga atas kejayaan diraih di sebalik cabaran pandemik COVID-19. Titah baginda, Kedah kini menjadi destinasi pilihan pelabur. Justru baginda menyambut baik komitmen kerajaan negeri dalam memacu pertumbuhan ekonomi negeri agar lebih lestari, mampan dan berdaya saing. Usaha berterusan haruslah digandakan agar pelaburan masuk dapat ditingkatkan ke Kedah Rubber City, Special Border Economic Zone Bukit Kayu Hitam, kawasan industri gurun dan Kedah Aerotropolis. Dengan jumlah pelaburan yang besar ini, Beta berharap agar ia dapat meningkatkan taraf hidup rakyat di negeri Kedah dan standing dengan negeri-negeri maju di negara ini. Sultan Kedah turut menzahirkan ucapan tahniah kepada kerajaan negeri kerana berjaya memperoleh kutipan hasil lebih RM688 juta tahun lepas. Pencapaian cemerlang ini perlu diteruskan tahun ini bagi mencapai sasaran anggaran kutipan hasil RM725 juta. Seterusnya dibelanjakan dengan cara yang betul dan berhemah. Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin juga menghargai komitmen kerajaan persekutuan membantu kerajaan negeri menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur dan utiliti untuk manfaat rakyat Kedah. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat Dewan Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Kedah ke-14 menerusi sidang video dari Istana Anak Bukit. Pelaburan bagi membangunkan Automotive High Technology Valley AHTV di Proton City, Tanjung Malim berpotensi mengubah lanskap kehidupan seharian masyarakat di Malaysia. Pertumbuhan aliran masuk industri hiliran otomotif berteknologi tinggi juga dijangka meningkat selaras perkembangan revolusi industri 4.0. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Muhammad Nurizuddin Noh berkata, ia memberi impak positif secara holistik sama ada kepada masyarakat, ekonomi juga alam sekitar. Pelaburan 32 bilion daripada DRB HICOM ini juga dapat diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, mewujudkan bandar-bandar satelit, menawarkan peluang pekerjaan sama ada berteknologi tinggi selaras dengan IR 4.0 dan juga menawarkan pekerjaan-pekerjaan hiliran yang lain. Ia juga bakal mengurangkan kadar pengangguran secara drastik selain meningkatkan keyakinan pelabur negara selaras permintaan industri hiliran. Pada tenaga kerja selaras dengan kemahiran berteknologi tinggi, ia akan menyebabkan kedatangan pelaburan asing yang bukan sahaja berasaskan teknologi, mungkin juga berasaskan pendidikan yang selaras dengan teknologi tinggi dan juga invest pelaburan dari segi lain yang sejajar dengan permintaan tersebut.
4 daripada 23 projek persekutuan di Zon Utara siap dilaksana. 2 daripadanya di Kedah, manakala masing-masing 1 di Pulau Pinang dan Perak. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, baki 19 projek lagi dalam pembinaan. Antara projek yang dilaksana menaik taraf jalan, membina jambatan baharu dan membaiki laluan persekutuan. Kesemua 23 projek berkenaan membabitkan nilai keseluruhan 2.2 bilion. Peruntukan diperoleh menerusi rancangan Malaysia ke-11 dan ke-12. Projek tersebut, 23 projek, ialah 2.2 bilion ringgit, iaitu 675.5 juta adalah untuk negeri Kedah, 805.5 juta untuk Perak, 731.7 juta ialah untuk di Pulau Pinang. Jadi ini keseluruhan yang kita dah laksanakan untuk rancangan Malaysia yang ke-11 dan ke-12. Beliau memaklumkannya selepas meninjau projek menggantikan jambatan sedia ada, jambatan Titi Kerawang di balik Pulau Pinang. Projek sepanjang 160 meter yang disiap pada Mei tahun lepas membabitkan kos 8.1 juta ringgit, bertujuan memperbaiki rangkaian infrastruktur jalan raya sedia ada dan memudahkan pergerakan kenderaan. Beralih ke Perak, demi kemudahan dan keselesaan warga Ipoh, Majlis Bandaraya Ipoh MBI laksana penambahbaikan infrastruktur. Langsung ke Ipoh Perak bersama-sama Nur Ain Abu Bakar. Ain, silakan. Ya, sahih. Kira-kira 21 juta ringgit diperuntuk MBI bagi kerja-kerja membaik pulih beberapa infrastruktur di seluruh bandaraya ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, kerja-kerja penambahbaikan dan pembaik pulihan dilakukan dalam 2 fasa. Jelas beliau, ia melibatkan terutamanya kerja-kerja penurapan dan pembaikan jalan di sekitar bandaraya Ipoh. Saya kata nak menyelesaikan tak mampu juga sekaligus. Tapi kita mungkin akan mengurangkan. Dan fokus kita contoh macam jalan Bercam ni, antara jalan yang banyak kita terima komplain daripada netizen, kita selesaikan dulu. So, kita berharap kita dapat mengurangkanlah secara konsisten lah. Tambah beliau, kerja-kerja penurapan jalan fasa pertama melibatkan kos 12 juta ringgit bermula pertengahan Mac sehingga Julai tahun ini. Manakala fasa kedua membabitkan kos 9 juta ringgit bagi melaksanakan kerja-kerja penurapan, pembaikan jalan dan longkang berskala kecil bermula pertengahan Mei hingga penghujung Ogos tahun ini. Ia termasuk kerja-kerja pembaikan lampu jalan dan lampu isyarat serta menaik taraf infrastruktur antaranya pasar awam dan kerja-kerja lanskap. Lebih 20 tahun berdepan masalah lalat, kira-kira 1,000 penduduk di kampung Cangkat Lobak Baganserai mahu tindakan segera diambil pihak bertanggungjawab bagi menanganinya. Penduduk mendakwa masalah tersebut berpunca daripada ladang ayam terbuka yang diusahakan beberapa penternak ayam di kawasan itu. Bayangkan abang balik kerja bulan kedua, balik kerja 12 nak makan nasi, tuang kicap penuh lalat. Apa perasaan abang tu? Kan? Nilai kita nilai macam itulah. Kesian orang kampung satu cakap lebok, bukan cakap lebok lah. Mereka kata batu empat kedai makan batu empat dah satu kedai ada. Orang letih kerja nak makan. Ambil duit sepagi RM20, RM30 gaji. Jadi tolong ambil tindakan lebih cepatlah. Sini saya ingat lebih kurang 1,000 orang. Lebih kurang 600 biji rumah. Lebih kurang 1,000 orang. Tolonglah, kesian kami. Benda ni berlaku dah puluh tahun dah. Bukan sikit hari, 10 tahun dah. Di mana-mana pun macam itulah. Bukan di sini saja. Di mana-mana pun macam itulah. Susulan itu, Exko Peladangan, Pertanian dan Industri Makanan Negeri, Razman Zakaria mengadakan tinjauan di beberapa ladang sekitar kampung berkenaan. Beliau mengingatkan pengusaha supaya menukar sistem ladang terbuka kepada ladang moden.
penguatkuasaan yang dikatakan untuk supaya semua sekali ladang-ladang di negeri Perak ini melaksanakan ladang tertutup pada tahun 2025. Jadi kita tak maulah terberat dipahamkan sampai tahun 2025 apabila pengusaha-pengusaha ini tidak membuat apa-apa tindakan sampai 2024 pula dia dah minta panjang lagi. Jadi perkara ini akan berterusan. Jadi kita mungkin akan buat pemantauan, mungkin akan bincang balik dengan veteriner, kena buat penguatkuasaan. Setiap yang ada tu sekurang-kurang berapa progres dia dah. Jelas beliau, kerajaan negeri juga sedang dalam proses menyiapkan draft enakmen baru berhubung perkara ini untuk dibentangkan di persidangan Dewan Undangan Negeri DUN. Siri jelajah radio di lokasi Wow Perak FM diteruskan lagi dengan daerah Krian menjadi destinasi ketiga selepas Tanjung Malim. Istimewanya kali ini, program tersebut dilaksanakan di kawasan masyarakat Banjar di Kampung Padang Lalang, Bagan Serai. Program sehari ini diisi pelbagai acara melibatkan masyarakat setempat dan ia mendapat sambutan menggalakkan dengan kehadiran lebih 3,000 penduduk. Menurut penerbit program Saiful Nawab Sabran, pelaksanaan program Serampang Dua Mata ini adalah sebagai wadah mendekati masyarakat. Ya, memang ya, media dan masyarakat adalah antara mereka yang saling berhubung rapat, kerana bila media dan orang ramai ini dapat bekerjasama, maka kita akan mengetahui lanjut mengenai perkara-perkara yang kita tak tahu. Contohnya di kampung ini, rupanya di Kampung Padang Lalang ini ada produk pelancongan yang hebat, dan inilah yang diketengahkan, dan juga para media juga ia datang sini dapat sama-sama mewawarkan dan juga mengenali kampung ini. Jadi itulah antara hubungan antara media dan juga orang ramai, khususnya untuk sama-sama berganding bahu. Selain itu, turut dilaksanakan program Cakna Komuniti Perak FM dengan kerjasama Adabi Malaysia bagi membantu golongan memerlukan. Sekian paparan berita dari Perak untuk berita wilayah hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama-sama Zahi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih Ain. Bekalan daging, ayam dan telur ayam mencukupi bagi menampung keperluan pengguna semasa Ramadan dan Aidilfitri. Itu jaminan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah. Sebelum ini memang kita menghadapi dan kita mengakui bahawa ada sedikit kekurangan semasa kita menghadapi COVID-19. Kita tak ada masalah kita menghadapi makanan yang mencukupi dan bekalan yang stabil. Tapi apabila ekonomi kita dibuka, barulah kita menghadapi satu permintaan yang cukup tinggi sekali. Kita menjangka untuk menghadapi perayaan, terutamanya Ramadan dan Hari Raya ini, kita akan kita mempunyai bekalan yang mencukupi dan juga stabil untuk kita bekalkan untuk kegunaan perayaan. Beliau memaklumkannya kepada RTM selepas merasmikan Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan 2022 di Alor. Ini pula perkembangan susulan hujan lebat dan angin kencang di Pendang, Kedah petang semalam. Jumlah rumah terjejas kini meningkat kepada 51 berbanding 11 rumah malam tadi. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. 45 daripada 51 rumah terjejas terletak di Felda Sungai Tiang, manakala 6 lagi di Kampung Titi Akar. Kebanyakannya rosak di bahagian bumbung yang diterbangkan angin. Dinding beberapa rumah penduduk juga rosak akibat dihempap pokok tumbang. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Pendang, Lieutenant Pertahanan Awam Yuslina Yusof berkata pihaknya sedang giat melaksana kerja-kerja pembersihan termasuk memotong dan mengalihkan pokok yang tumbang. Juga memberi bantuan kit makanan kepada penghuni 31 buah rumah yang mengalami kerosakan teruk. Sebelum ke Sabah, kita dapatkan dahulu maklumat cuaca semasa daripada Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Muhammad Napizi Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa.
Imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang kini sedang berlaku di sekitar negeri-negeri pantai timur Semenanjung, iaitu di sekitar pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan cuaca hujan lebat untuk ketiga-tiga negeri ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Selain itu, hujan renyai kini dilihat turut berlaku di sekitar kawasan pedalaman negeri Kedah dan juga Perak ini yang dijangka akan reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Dan untuk tinjauan cuaca pada pagi esok pula dijangkakan hujan lebat juga akan turut berlaku pada awal pagi esok di sepanjang kawasan pesisir pantai barat Semenanjung, terutamanya di sekitar negeri Pulau Pinang. Dan dengan itu, jabatan kami masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan di sekitar Selat Melaka Utara ini dan kategori kedua bagi kawasan perairan di sekitar Phuket. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi negeri Sabah pada petang ini, hujan lebat dan ribut petir dilihat berlaku di kebanyakan bahagian, terutamanya di bahagian-bahagian sebelah barat negeri Sabah. Dan keadaan cuaca yang lebat ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Dan bagi negeri Sarawak juga, hujan lebat dilihat turut berlaku di kebanyakan bahagian, terutamanya di sekitar Miri dan juga Limbang ini yang dijangka akan turut berterusan sehinggalah ke lewat malam. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fokus dari Sabah petang ini, status kedudukan Parti Islam Semalaysia PAS Sabah dalam Gabung Rakyat Sabah GRS. Untuk perinciannya, kita bersama Anisha Dulus di Kota Kinabalu. Silakan, An. Ya, baik, Sahih. Satu pertemuan dengan pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Seri Panglima Haji Jinor akan dibuat dalam masa terdekat bagi membincang status Parti Islam Semalaysia PAS Sabah dalam struktur GRS. Setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan berkata pertemuan itu juga bakal memperincikan kandungan struktur GRS yang baharu didaftarkan. Secara prinsipnya daripada awal PAS memberikan suatu lampu hijau kepada penubuhan GRS sebenarnya. Sebab itulah daripada sebelum PRU yang lepas, kita bersetuju untuk tidak bertanding dan memberi sokongan kepada Gabungan Rakyat Sabah. Cuma bila untuk tujuan pendaftaran ini kita tidak mendapat maklumat yang lebih terperinci. Dr. Ali Akbar bercakap kepada pemberita di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai GRS yang didaftar secara rasmi tanpa BN dan PAS. GRS yang baru diluluskan pendaftarannya sebagai entiti politik baharu minggu lalu hanya disertai 4 parti politik iaitu Bersatu, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Air Kosta dan Parti Maju Sabah SAPP. Manakala BN yang terdiri Parti Gabungan UMNO, MIC dan MCA hanya menjadi rakan GRS dalam kerajaan negeri sama seperti PAS menerusi kapasiti sebagai komponen Perikatan Nasional PN. Mengenai persidangan DUN Sabah yang bermula esok, Dr. Ali Akbar berkata beliau akan membahaskan isu mengenai penempatan setinggan yang berpunca daripada pendatang asing tanpa izin. Terdahulu, Dr. Ali Akbar menyempurnakan program tukar minyak enjin melibatkan 50 penghantar makanan sekitar Kota Kinabalu.
Di Keningau, 41 pengunjung dan seorang penjaga premis telah dikompaun awal pagi tadi akibat melanggar prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN 4 melalui Opnodah selain berhibur di premis yang beroperasi tanpa lesen. Ketika operasi dijalankan, didapati muzik masih dimainkan dengan kuat dengan aktiviti meminum minuman keras. Ketua Polis Daerah Keningau, Deputi Superintenden DSP Nur Rafidah Kasim berkata, operasi itu membawa penahanan terdiri 27 lelaki dan 14 perempuan. Semuanya dikompaun di bawah kesalahan Peraturan 17/2 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit LLDKTJ Pelan Pemulihan Negara 2021. Sementara itu, seorang lelaki yang mengaku sebagai penjaga premis juga ditahan kerana beroperasi tanpa lesen yang sah dan disiasat di bawah ordinan hiburan awam. Beberapa peralatan muzik juga dirampas, manakala tangkapan serta rampasan dibawa balik ke Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau untuk tindakan lanjut. DSP Nur Rafidah menasihati orang ramai serta premis-premis agar dapat mengikuti SOP yang ditetapkan di dalam Pelan Pemulihan Negara bagi memastikan diri, keluarga dan masyarakat kekal selamat. Lebih 2 tahun menghadapi pandemik COVID-19, kesedaran mengenai imunisasi menjadi antara perlindungan terbaik mencegah penularan jangkitan yang tinggi. Langkah tersebut juga diperhebat dengan melengkapkan golongan kanak-kanak dengan vaksinasi melalui program imunisasi COVID-19 kanak-kanak kebangsaan PIC Kids. Jangan takut, jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab antara pesanan mesra mereka yang ditemui wartawan Serina Olivia Chong dalam laporan siri 2 PIC Kids di Kota Kinabalu. Tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Offsite di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu menemui ibu bapa yang teruja membawa anak-anak untuk mendapatkan vaksinasi. Kami berkesempatan bertanya bagaimana para ibu bapa berhadapan dengan tanggapan negatif segelintir pihak mengenai vaksin. Mendengar seruan kerajaan, keadaan COVID sekarang pun kebanyakan anak-anak yang jadi timbul kesadaran kita mesti bawa untuk ambil vaksin. Sebagai ibu bapa, sebenarnya adalah tanggung jawab kita untuk membawa anak kita untuk mendapatkan vaksin. Tapi sebenarnya apa yang kerajaan lakukan sekarang ini untuk memberi agar kanak-kanak mendapat vaksin, sebenarnya untuk kebaikan bersama anak kita. Tujuan utama adalah untuk mengelakkan jangkitan COVID lah dan untuk menghilangkan penularan COVID. Vaksin untuk anak saya ada yakin sedikit lah masih turun dari sekolah berbanding sebelum ni. Untuk keselamatan keluarga, untuk anak-anak, bagus pergi vaksin lah. Saya rasa untuk vaccination tidak perlu takutlah sebab jika dia berbahaya kepada kesihatan, mesti juga disarankan oleh KKM. Anak saya sendiri dia ada underlying punya kesihatan, masalah bawah pinggang pun saya tidak ragu-ragu sebab untuk dia punya kesihatan. Turut mencuri perhatian kami Karena si kecil ketika mendapatkan vaksinasi. Tak. Hai kawan-kawan. Datanglah ambil vaksin. Pertama tu saya gementar. Tapi saya macam begitu saya tengok. Sudah tu saya terasa itu dia ketutup macam ada lagi satu jarum. Terus saya tengok sudah gitu saya lah. Pertama tu saya macam rasa takut lah. Lepas tu bila sudah saya disuntik tu macam okey lah juga, tidak juga sakit. Pertama kan masa saya kena pegang kan saya sangka sakit, saya menangis terus masa jarum saya tidak menangis sudah. Keberanian golongan kecil ini membuktikan mereka juga ingin kembali kepada kehidupan sebelum pandemik. Serina Olivia Chong, RTM. Kawan-kawan di luar sana janganlah takut, marilah kita bervaksin sama-sama. Hore! Wanita perlu membuktikan kemampuan masing-masing dengan terus bekerja keras selain merebut peluang dalam pelbagai bidang. Ia termasuk ekonomi, keagamaan, politik, undang-undang dan pendidikan.
Isteri Ketua Menteri Sabah Datin Seri Panglima Hajah Julia Salat berkata, wanita tidak seharusnya lemah atau hanya sebagai suri rumah, sebaliknya membuktikan bahawa wanita juga mampu mencapai banyak kejayaan. Ramai wanita terbukti berjaya di negeri ini bukan sahaja dalam bidang politik, malah sebagai pembuat dasar dalam sektor kerajaan maupun swasta. Datin Julia yang juga yang di-Pertua Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah, Mutiara GRS berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hari Wanita Sedunia Saksama Bersama peringkat perbandaran di Tawau. Teks ucapannya dibacakan Isteri Wakil Rakyat Sebatik Adizah Matusuf. Dalam usaha merealisasikan kesaksamaan gender, wanita harus berani menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan yang luar biasa dengan kemajuan dunia digital dengan teknologi yang canggih. Datin Julia turut berpesan sebagai golongan terpenting dalam institusi kekeluargaan, mereka juga wajar mengutamakan ibu bapa, suami dan anak-anak. Ini pula mengenai persiapan sempena bulan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi. Daripada tinjauan, pemimpin dan penduduk setempat berharap agar kerajaan dapat memberikan kelonggaran bagi pelaksanaan program-program berkonsepkan ibadah dan pembangunan masyarakat. Walau bagaimanapun memasuki fasa endemik, prosedur operasi standard SOP kekal menjadi keutamaan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Jahid Jahim menyatakan perkara tersebut selepas melancarkan program gotong royong sempena ambang Ramadan dengan mengecat bangunan Masjid Al-Hidayah Pekan Topokon Tamparuli tersebut. Program anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta Ibu Pejabat Polis Daerah Toran ini sekaligus mengeratkan silaturahim antara masyarakat dan pemimpin serta agensi kerajaan. Impak yang signifikan yang boleh kita perolehi hasil daripada program seumpama ini ialah bahawasanya 2 tahun kita tidak sempat membuat program seperti ini dan kali ini kita ambil peluang untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Kami daripada Polis Tuaran bekerjasama baik dengan Kampung Topokon yang mana kami buat program ini bersempena juga dengan sambutan Hari Polis yang ke-215 pada tahun ini. Yang non-Muslim pun datang membantu. Tujuan kita adalah untuk memasyarakatkan Kampung Topokon ini dengan polis. Tujuan utama ialah supaya masyarakat kampung dapat bersama-sama dengan pemimpin untuk sama-sama mengimarahkan masjid sempena menyambut bulan Ramadan ini. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu petang ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Peri bersama Sahih Syamsuddin. Sahih, silakan. Terima kasih Anne untuk perkembangan dari Sabah. Kerajaan Negeri Sarawak menyediakan pelbagai platform perniagaan untuk meningkatkan penyertaan golongan belia dalam bidang keusahawanan. Perkembangan dari Bumi Kenyalang hari ini bersama Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Baik, terima kasih Sahi. Menyedari keperluan penglibatan aktif belia Sarawak dalam bidang keusahawanan, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan strategi berpandangan jauh dalam usaha pembangunan belia. Justeru melalui cabang baharu di Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, kerajaan berusaha untuk menyediakan platform bagi usahawan belia memulakan perniagaan mereka. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dalam era ekonomi digital adalah penting untuk usahawan belia menyesuaikan diri dengan lanskap bidang perniagaan terkini, terutamanya perniagaan secara dalam talian atau e-dagang. Di samping itu, katanya belia Sarawak harus menanam mentaliti daripada pencari pekerjaan kepada pemilik atau pengusaha perniagaan serta menyahut seruan Premier Sarawak untuk merebut peluang ekonomi digital. Beliau berkata demikian pada perasmian program Youth Entrepreneur Setup 2022 di Miri. Pelaksanaan program Youth Entrepreneur Setup 2022 yang julung kali diadakan bukan sekadar dapat mengoptimumkan impak dan membangunkan belia secara menyeluruh, malah selari dengan visi kementerian ke arah belia bertaraf dunia, sukan untuk semua dan usahawan belia unggul menjelang 2030.
Sementara itu, program Youth Entrepreneur Setup YES adalah program untuk mendengar aspirasi dalam kalangan usahawan belia dan memberi pendedahan awal kepada belia yang ingin menceburi bidang keusahawanan. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dr. Ripin Lamat berkata, program tersebut juga sebagai platform untuk mencungkil dan mengasah minat belia setempat serta meningkatkan keyakinan mereka dalam bidang berkenaan. Dr. Ripin dalam pada itu menyeru belia agar terus mendedahkan diri dengan lanskap serta cabaran dunia perniagaan yang sebenar supaya dapat membentuk daya tahan dan jati diri dalam mengendalikan perniagaan sendiri. Antara pengisian program sehari itu ialah ceramah daripada pihak kementerian dan agensi berkaitan serta sesi town hall bersama usahawan belia bagi mendengar aspirasi dan isu-isu berkaitan usahawan belia. Seramai 300 belia dari sekitar Miri menghadiri program tersebut. Juga berkaitan belia, Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB kawasan Pantai Damai telah memulakan gerakan pengambilan ahli-ahli baharu dalam kalangan belia berumur dari 18 tahun dan ke atas sejajar dengan seruan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang mengumumkan penubuhan sayap baharu khas golongan belia. Naib Presiden PBB Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu setakat ini lebih kurang 200 belia di kawasan Pantai Damai sudah pun dalam proses pendaftaran untuk menyertai ranting PBB kawasan tersebut. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi berkata, penglibatan belia penting dalam arena politik semasa berikutan pindaan umur kelayakan pengundi 18 tahun juga telah bermula di negara dalam pilihan raya umum negeri Johor yang lepas. Beliau yakin sayap tersebut merupakan strategi yang baik untuk mendekati kumpulan pengundi baharu, terutama generasi muda yang perlu mencapai kematangan berpolitik dan menjadikan PBB lebih relevan dalam iklim politik semasa. Katanya dalam tempoh 3 bulan akan datang, PBB kawasannya akan menyegerakan perkara tersebut berikutan kemungkinan pilihan raya umum yang akan dilaksanakan pada bila-bila masa dari sekarang. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Perwakilan PBB Cawangan Pantai Damai di Kuching. Dalam ucapan perasmiannya, beliau berkata, dengan kemenangan besar yang diperolehi parti itu pada PRU DUN yang lepas merupakan bukti bahawa konsep kerjasama dan penyatuan masyarakat serta konsep kepimpinan yang merentasi sempadan agama, bangsa serta perbezaan ideologi merupakan kunci kemenangan tersebut. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM sebagai media rasmi kerajaan memainkan peranan penting untuk menyampaikan mesej kerajaan dalam usaha mendekatkan masyarakat setempat dengan agensi-agensi kerajaan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting berkata, Miri FM sebagai salah satu saluran penyiaran sentiasa memberi dan menerbitkan rancangan-rancangan menarik untuk pendengar tanpa mengira kaum, bahasa dan agama. Datuk Sebastian berkata langkah tersebut adalah untuk meningkatkan lagi jumlah pendengar di samping menjadikan RTM sebagai sebuah saluran informasi terunggul serta memberikan hiburan yang terbaik. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Bah Berdedat 2022 di Kampung Lereng Bukit, Miri. Program Bah Berdedat 2022 merupakan program bersepadu membabitkan 3 stesen radio peringkat Zon Utara Sarawak, anjuran RTM Miri, RTM Limbang dan RTM Bintulu untuk memberikan program radio di lokasi yang terbaik dengan mengadakan aktiviti turun padang bertemu dengan pendengar. Sementara itu, pengurus stesen RTM Miri yang mewakili pengarah penyiaran negeri Sarawak, Lydia Payarinyut memberitahu, menjelang bulan Ramadan, Miri FM mengambil inisiatif membuat rakaman awal rancangan di radio termasuk rakaman bercerita kisah-kisah Nabi yang akan disiarkan sepanjang bulan Ramadan dan rakaman rancangan hiburan yang bersiaran pada Hari Raya Aidilfitri kelak.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menjangkakan permintaan ke atas barangan keperluan asas seperti gula, tepung, minyak masak dan telur ayam akan meningkat menjelang bulan Ramadan dan musim perayaan tidak lama lagi. Walau bagaimanapun, Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah KPDN HEP Seri Aman, Al-Rezamani Abdul Razak menasihati pengguna khususnya di Seri Aman dan Betong agar tidak membuat pembelian panik atau membeli dalam kuantiti yang banyak. Al-Rezamani menjelaskan pembelian panik boleh menyebabkan berlaku gangguan bekalan, terutamanya bagi produk telur ayam. Di pihak peniaga pula, beliau meminta mereka mematuhi harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi pihak kami akan memastikan daripada pelbagai peringkat termasuk pengeluar, pemborong dan peruncit bagi mereka memastikan tiada isu ataupun terputus bekalan telur itu. Jadi harga juga kami akan memantau sebab sekarang ini bermula 5 Februari lepas sehingga 5 Jun akan datang, pihak mafia ada memberi subsidi kepada harga telur dan juga harga ayam. Tambah Al-Rezamani lagi, setakat ini bekalan telur ayam adalah mencukupi susulan persefahaman dan kerjasama baik daripada pengusaha, pemborong dan peruncit. Al-Rezamani ditemui RTM pada program Jualan Keluarga Malaysia bagi Parlimen Lubuk Antu di Pekan Engkelili. Ahli Parlimen Lubuk Antu juga Muyang turut hadir meninjau serta merasmikan program tersebut yang berlangsung sehingga hari ini. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Lubuk Antu juga Muyang memaklumkan permohonannya kembali menyertai Parti Rakyat Sarawak PRS akan ditentukan dan diumum oleh pucuk pimpinan parti itu. Jelasnya borang permohonan telah dikemukakan kepada PRS dan hanya menunggu pengumuman dari parti berkenaan. Mengulas lanjut juga memberitahu keputusannya kembali menyertai PRS adalah untuk kepentingan pembangunan kawasan dan penyatuan rakyat Lubuk Antu dan ia mendapat sokongan PRS bahagian Engkelili. Jadi saya tengok impak kalau saya datang, lagipun itu adalah asal parti saya. Jadi dinasihatkan oleh mereka supaya kembali pada PRS. Jadi saya terpanggil untuk menyumbang khidmat saya bagi kawasan Lubuk Antu. Menurut Jugah lagi, walaupun ketika ini beliau bergerak sebagai wakil rakyat bebas, namun beliau sememangnya pro kerajaan. Oleh itu, beliau berharap keputusan kembali ke PRS akan memantapkan lagi perancangan pembangunan di kawasan berkenaan. Antara isu-isu pembangunan yang perlu diberi perhatian sewajarnya di Lubuk Antu termasuklah memperluaskan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air serta kemudahan kesihatan. Jugah Muyang bertanding pada pilihan raya umum ke-14 tahun 2018 bagi kerusi Parlimen Lubuk Antu dan menang sebagai calon bebas. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam Keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Terima kasih, Vi. Pusat Belia Tengku Mahkota Ismail TMIYC akan dibina di Renggam, Keluang dalam usaha menggiatkan aktiviti golongan belia dalam negeri. Pembinaan melibatkan 4 fasa dengan kos keseluruhan RM17.8 juta membabitkan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dijangka bermula Mei ini. Lebih 100,000 belia di Keluang akan menerima manfaat kemudahan terbaru itu. Yang mana dekat situ bukan saja tempat aktiviti belia, tapi juga di situ juga ada usahawan belia dan sebagainya. Dan pembangunan TMYC ini sudah tentu akan menjadikan satu booster akan datang, bukan saja untuk aktiviti belia, usahawan dan sebagainya, tapi untuk tempat pelancongan dan juga di Pekan Renggam. Pusat perniagaan berlori Truck City akan dibangunkan di sekitar Macap dan Simpang Renggam dalam masa terdekat. Pembangunannya melibatkan kawasan berkeluasan 200 ekar berhampiran tol Simpang Renggam dijangka mampu merancakkan ekonomi setempat.
Pegawai Daerah Keluang, Jamaluddin Abdul Hamid berkata, lokasi tersebut dipilih kerana kedudukannya yang strategik dan memudahkan pergerakan keluar masuk lori dan kontena terlibat. Dia mix development, bangunan bercampur dan salah satunya sebab Macap ni dekat dengan highway dan Keluang ni merupakan satu kawasan yang strategik, merupakan daerah di tengah-tengah yang dikelilingi oleh 6 daerah lain. Jadi ke Johor Bahru pun dekat. Jadi kalau kita lihat apa-apa urusan perniagaan di Johor Bahru. Beliau bercakap kepada media selepas bersama-sama Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, meninjau dan beramah mesra dengan penduduk di gerai Majlis Daerah Simpang Renggam, Keluang. Kepimpinan UMNO Pahang menyokong resolusi Perhimpunan Agung UMNO PAU 2021 yang berakhir semalam. Ia termasuk jaminan perbincangan mengenai pembubaran Parlimen akan dibuat ke pimpinan tertinggi UMNO dan anggota Kabinet sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kita serahkan kepada top 5. Ya. Kita sebagai ahli, kita ikut saja sebab dah mandat telah diberikan kepada top 5. Iaitu Presiden, Timbalan Presiden, naik-naik Presiden di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah salah seorang daripada naik-naik Presiden. Ahli Parlimen Jeranto Dato' Ahmad Nazlan Idris turut menyuarakan pendapat sama. Putuskan serah kepada top 5 untuk menentukan tarikh yang sesuai bagi pilihan hari ini melambangkan satu kerjasama yang sangat baik antara pimpinan kerajaan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri dan kenyataan daripada pihak kepimpinan parti Yang Berhormat Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Utama Mat Hassan Timbalan Presiden mengemaskan apatah agenda perjuangan agama bangsa dan negara yang ditunjangi oleh UMNO ini. Pendakian di 13 lokasi di seluruh negeri Pahang dilakukan serentak sempena pelancaran Pahang Hiking Day hari ini. Acara tersebut antara usaha pihak kerajaan negeri menarik minat pengunjung selain memperkenalkan lokasi baru buat peminat aktiviti pendakian. Menurut Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, acara itu turut disiarkan secara langsung melalui platform media sosial Facebook Kerajaan Negeri Pahang dan Tourism Pahang. Tambah beliau, keistimewaan yang terdapat di lokasi pendakian dalam negeri harus diperkenalkan dan dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri Pahang termasuk lokasi perasmian iaitu Bukit Buluh Jerantut. Masukkan dalam kalender negeri Pahang kerana ini adalah salah satu spot yang disukai oleh pelancong untuk datang ke sini sebab dia keistimewaannya ialah kerana pokok tersebut. Batang pokok tersebut warna merah yang tidak ada di tempat lain. Jadi inilah keistimewaan Pahang, di East Pahang. Kalau di Kemenang Highland kita ada Mossy Forest di mana hutannya berlumut dan juga tidak ada di tempat-tempat lain. Jelasnya ia merupakan antara usaha terbaik yang boleh dipakejkan buat pengunjung. Pahang Hiking Day dirasmikan hari ini dengan kehadiran pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang berkenan bercemaduli melakukan aktiviti itu di Bukit Buluh Jerantut. Baginda memulakan pendakian di bukit yang terkenal dengan jolokan The Red Forest bersama 75 pendaki dengan mengambil masa selama 21 minit berbanding masa dakian biasa itu 40 minit sehingga sejam untuk sampai ke puncak berketinggian 371 meter. Baginda turut meluangkan masa selama kira-kira 20 minit menikmati keindahan puncak bukit tersebut. Saya berjaya dengan berkat doa dan sokongan keluarga. Itu antara kunci kejayaan para graduan yang ditemui pada Majlis Convocation Universiti Putra Malaysia UPM ke-45 pagi tadi. Ikuti laporan wartawan Amirul Syafiq yang mengupas pelbagai kisah dan cabaran dihadapi para graduan.
Bagi graduan pengurusan alam sekitar, Octavia Tiong, pelbagai pengalaman pahit dan manis dilalui sepanjang tempoh 5 tahun pengajian. Malah, beliau yang menghidap penyakit epilepsi tidak patah semangat dan menanam azam untuk berjaya seperti rakan-rakan lain. Saya pernah diejek sebab saya ni dengan fizikal saya ni kecil. Sekarang masa saya sakit selalu datang. Saya ni ada sakit epilepsi, tapi saya tabahkan hati saya untuk berusaha. Walau saya fikir kenapa saya tidak boleh. Saya tengok orang lain walaupun mereka dapat mereka dapat habiskan, kenapa saya tidak boleh, saya fikir. Itulah dorongan saya supaya saya dapat menghabiskan degree saya. Turut berkongsi pengalaman Nurul Husna Muhammad Sattar yang hampir berputus asa kerana gagal dalam peperiksaan akhir susulan cabaran berbadan dua. Kalau kita rasa down, cuba mendekati orang sekeliling yang paling rapat dengan kita seperti family, orang terdekat, friends kan. Dan jangan cepat rasa putus asa sebab sentiasa ada second chance. Ini pula kisah graduan suku kaum Semak Beri. Hamiza Jamaluddin membuktikan anak orang asli juga boleh berjaya. Adanya ni saya dapat memberi pendedahan kepada anak masyarakat orang asli bahawa ilmu ni sangatlah penting dan dapat mengubah nasib kita, diri kita sendiri dan masyarakat, keluarga dan juga bangsa dan negara lah. Bagi Nur Asmirah Abdul Jabbar pula, beliau mendedikasikan kejayaannya kepada arwah ayah yang meninggal dunia akibat kanser. Satunya ayah saya cakap kalau dia dah tak ada ilmu yang akan bawa saya ke mana-mana dalam dunia ni. Jadi saya ikut itu je. Disebabkan tu saya sambung belajar. Saya dah habiskan master. Alhamdulillah sekarang saya tengah buat PhD dah setahun. Ini pun untuk ayah saya juga. InsyaAllah doakan saya habiskan. InsyaAllah untuk ayah saya. Kejayaan hari ini boleh menjadi pemangkin kepada para graduan di luar sana untuk memberikan sumbangan kepada negara, masyarakat dan keluarga. Oleh itu, manfaatkanlah segala potensi dan ilmu dengan penuh dedikasi pada masa akan datang. Amirul Syafiq, Berita RTM. 7 juta ahli 14,000 koperasi akan bersama-sama menjayakan program Koperasi Prihatin Sejuta Pokok 2023. Menurut Presiden Angkatan Koperasi Malaysia Berhad, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, ia bagi menyokong agenda penghijauan Malaysia angkasa. Jelas beliau, program dilaksanakan dengan kerjasama Institut Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tapi dalam masa sama, kita akan terus buat program yang kecil-kecil macam dikadang oleh Datuk KSU tadi. Kita akan pergi ke sekolah komuniti lah. Sebab benda ni kena turun padang. Supaya dirasai oleh semua, terutama sekali ahli koperasi lah program kita. Jadi kalau kita buat dari peringkat kebangsaan je yang merasa lembaga ya, tapi kita nak turun supaya dihayati oleh semua ahli koperasi. Di Malaysia ni kita ada 7 juta lebih Beliau bercakap kepada media selepas majlis pra-pelancaran program tersebut. Program dilancarkan Penasihat Puspanita Midek, Puan Sri Profesor Dr. Aisyah Saleh di Hulu Langat, Selangor. Kita beralih ke sukan rugby. Pasukan UPM Angels menepati jangkaan menjuarai Liga Rugby Selangor MSNS KRS 2022 mengalahkan pasukan Koba RC 34-19. Kedua-dua pasukan menyajikan permainan mantap sepanjang perlawanan. Hasilnya, Koba berjaya mempolosi pertahanan kukuh Angels dengan try pertama pada minit ke-5 diikuti conversion mudah selepas itu. Tidak mahu kecewa di tempat sendiri, Angels yang rata-rata dianggotai pemain skuad Bunga Raya 7 dan 15 sebelah menukar intensiti permainan dengan tackle kemas dan hantaran sempurna. Taktik itu jelas berjaya menggugat kubu lawan dan berjaya menghadirkan mata penyamaan.
Perlawanan kemudian terus dipimpin Angels dengan sekali-sekali Kobe menggunakan kelekaan mereka bagi menambah mata. Meski perlu bermain 14 orang pada separuh masa kedua, ia langsung tidak mengugat taktikal sehingga whistle penamat dibunyikan. Pemenang membawa pulang trofi berserta pingat. Terdahulu dalam perlawanan tempat ketiga dan tempat keempat, KL Tiger menang tipis ke atas TUDM Black Hawk dengan mata 27 berbalas 22. Hadir menyempurnakan majlis Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Selangor, Tuan Muhammad Nizam Marjugi. Keputusan dua anak muda melepaskan jawatan sebagai kontraktor pembinaan dan pegawai kargo untuk memulakan perniagaan sukan lasak All Terrain Vehicle ATV nyata berbaloi. Sambutan luar biasa membuatkan Muhammad Hafifi Nurzain dan Muhammad Zuhir Hizami yang kedua-duanya berusia 29 tahun nekat menjadikan bidang itu pekerjaan utama. Laporan Sharmila Rastam. Bermula dengan hanya 6 kenderaan, perusahaan di Kampung Permatang Damai Laut Pulau Pinang menyaksikan Pantai SN ATV Extreme Park kini mempunyai 20 buah ATV. Beroperasi di tanah seluas 2 ekar, perniagaan dimulakan Julai tahun lalu kerana yakin anak-anak muda meminati sukan lasak. Kami dah sebelum buka tu bukan kami macam terus suka-suka buka je. Kami dah awal-awal tu dah buat kajian sikit dah, tengok potensi tempat ni dengan kawasan dekat Pulau Pinang ni kan dia macam kawasan industri ramai kan. So kami pikat lah benda tu semua, rasa-rasa boleh pergilah jauh dengan aktiviti ni. So tu yang kami berani nak buat dengan aktiviti ATV ni. Kesukaran membina trek berbukit yang mengambil masa selama 5 bulan untuk disiapkan tidak mematahkan semangat mereka. Macam kami planning tu, kami tak sangka dia nak secepat ni. Okay, kalau ikut target saya, macam saya cakap tadi, saya masih bekerja. Kalau saya masih bekerja, saya planning lagi 2 tahun baru saya nak berhenti kerja. Tapi sebabkan permintaan terlalu tinggi, terlalu cepat, secepat ni, saya planning, saya kena berhenti kerja lah. Untuk jaga bisnes saya sendiri. Untuk buat track dia, untuk buat ni tapak sekarang kita ada ni, tapak dia ni kami masa 5 bulan. Boleh katakan 100% yang buat ni semua tak ada upah siapa pun. Atas usaha sendiri, atas tenaga kerja sendiri buat benda ni semua. Selain mencuba aktiviti lasak, pengunjung berpeluang menikmati keindahan alam semula jadi. Peluang ni bagus untuk golongan muda untuk menceburi aktiviti lasak ni sebab kita boleh dapat pemandangan yang cantik di tepi pantai, kita turun bukit semua, kita dapat aktiviti dapat rasa benda yang baru yang kita tak pernah buat. Aktiviti ekstrim ni sesuai lah untuk golongan macam kami yang muda ni cuba. Seronok lah, memang main ni boleh main lah. Komitmen kaki tangan yang terdiri daripada rakan-rakan sejak kecil turut memudahkan urusan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Justeru, tiada alasan untuk kita tidak boleh berjaya. Usaha dua anak muda ini perlu dicontohi kerana keberanian mereka menceburi dalam bidang ini sudah pun membuahkan kejayaan. Sharmila Rastam, Berita RTM. Berita Wilayah 20 Mac berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.